Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna iza syi'ta sahla. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم عليك بمن صد عن سبيلك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يهديهم فإن لم تهديهم فلا تزدهم إلا خسرانا في الدنيا والآخرة. اللهم فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Sama-sama kita diberikan peluang, masa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Dia terhadap kita kebaikan, boleh sama-sama kita duduk di dalam sebuah majlis pengajian malam. Pada pusingan malam ini insya-Allah kita akan mentadabburkan akan beberapa keratan daripada surah Fussilat. Karena malam ini adalah ruangan
madah tafsir Al-Quranil Karim. Jadi kita telah dengar sedikit daripada peristiwaan Utbah ibn Rabi'ah Abul Walid, yang dia tu sebagai orang tengah mari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sebagai orang yang diutuskan daripada pihak Quraisy, marinya supaya nak islahkan dan memberhentikan dan mensenyapkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menyerukan manusia kepada agama Allah Jalla Jalaluh. Kisah itu adalah ibrah yang besar bagi kita, sebagai kata kita ni umat manusia yang beriman. Cara kita nak bawanya iman adalah kita tengoklah peristiwaan yang berlaku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui warasatul anbiya, para ulama yang membaca, yang menerang, yang memberikan penjelasan kepada kita dengan cara jelas dan nyata. Apabila Nabi SAW palingnya nak balik kepada rumah dia daripada masjid, setelah daripada jumpanya dengan Utbah ibn Rabi'ah Abul Walid, di tengah-tengah jalan itu berjumpalah dengan kumpulan Quraisy yang ada duk musyarak bagaimanakah nak buatnya beberapa cara supaya nak memberhentikan Nabi kita daripada seru, cakap, hurai, mengajak dakwah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hayhat tak boleh nak jadi sama sekali. Kerana sangka mereka itu, kata Rasulullah, buat itu dengan semata-mata nak tutupnya habuan dunia, hidupan yang tinggi, pangkat orang perempuan, hawa nafsu dan sebagainya. Mereka itu silap kira, silap faham. Tak sangka kata Rasulullah duk buat kerja tadi itu apa yang Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang utus. Dengan itu kita sebagai umat Islam awal pertama sekali kena husnuzan dengan pendakwah-pendakwah yang mengajakkan kepada agama Allah di atas dasar Alkitab was Sunnah, di atas fahaman-fahaman orang-orang yang sebelum daripada kita di kalangan ulama salafis salih, bagaimanakah nak melaksanakan cara-caranya. Apabila berhentinya Nabi di situ, Abu Jahal ni dia menyakiti Nabi sokmo, suka menyakiti Nabi SAW, tak kira dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan gaya budi pekerti, ikutlah gapo-gapo. Lalu dia katalah ayat yang ke-5 yang kita telah dengar tu, dia kata hati puak kita ni terkatuk, tak boleh terima apa yang mung tu duk mengajak kepadanya, hai Muhammad. Telinga kami jadi tersumat, tak dengar, tak faham apa yang mung nak daripada tujuan. Di antara aku dengan mung ni seumpama kain selah ni lah, sehalai ni lah. Mung sebelah liat tu, mung sebelah balik itu, aku sebelah balik ini. Dia pecahkan subay dia sungguhlah, tarik. Wah, salah kata, tabir lah kalau bahasa kita, hijab. Mung kok tu, aku kok ni. Jalan mung Muhammad, jalan aku. Itu
adalah rupa yang menyedihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia, sebagai orang yang mempunyai hati, mempunyai perasaan, nak bawanya kebaikan kepada seseorang, akan tetapi seorang itu membalaskan dengan perkara yang tersebut tadi, membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenanya tahan pula, kena sabar pula. Lalu Allah Taala ni dengar, lihat apa yang berlaku dengan hamba dia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk yang Allah Taala jadi. Tuhan pun wahyukan kepada Nabi Muhammad. Di situlah sapa kepada ayat yang ke-6 pada malam ini, sama-sama kita tadabbur. Allah Ta'ala kata, cuba kita tengoklah dalam ayat Quran tu. Allah Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Ini adalah satu ayat keratan daripada surah Fussilat ayat yang ke-6. Mari kita tengok makna dan pengertian apakah daripada ayat yang ke-6 ini. Kalimah kul dalam bahasa Arab tu daripada qala itulah. Qala makna berkata. Apabila kata kul makna suruh. Muhammad kata olehmu, royak olehmu. Katanya ahli tafsir, kalimah kul ni mempeningkan, membodohkan akan musyrikun yang ada zaman itu. Kerana ia dok sangka, mereka itu sangka kata apa yang Muhammad itu bawa datang akan ajaran Muhammad. Bukan ajaran Allah. Dia tak percaya kata hak Muhammad bawa datang ni ajaran Tuhan. Tak sama sekali. Lalu kalimah kul di hadapan ayat tadi itu, ikutlah ayat Quran mana-mana pun apabila kita tengok kul, itu mensyokkan di dalam hati musyrikun Quraisy zaman itu. Kenapakah Muhammad kena mendatangkan kalimah kul? Seolah kata dia ni dak buat kerja ke siapa? Dia dak tanggungkan amanah bagi siapa? Yang melaksanakan urusan siapa? Jadi soalan-soalan itu timbul di dalam hati-hati musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang saddu an sabilillah, yang mensekatkan mereka itu daripada jalan Allah. Yang abqari, yang bijak pandai di kalangan mereka, mereka faham kata kalimah kul ni makna kata Muhammad adalah orang yang pegang risalah. Dia tak kata malaikat Tuhan dia wi kata. Tuhan dia wi kata. Rabbul alamin beri kata. Ini wahyu yang abqari. Yang guna akan akal dia reti kata ini bukan perkataan Muhammad. Bukan makna Muhammad nak buat dengan suka-suka hati dia, tidak. Tapi Muhammad buat dengan sebab arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah kul ni serupa dengan ayat daripada suratul Maidah tu. Hak Tuhan kata ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Yalah. Sampaikan olehmu wahai rasul akan risalah daripada Tuhan engkau. Suruh tu. Maka kalimah kul di dalam Al-Quran mana suruhan Allah Ta'ala terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi adalah manusia. Ya. Nabi adalah boleh terimanya benda mudarat. Ya. Nabi boleh berdarah, boleh bekak, boleh sakit, boleh sedih, boleh apa. Semua. Ya. Tapi Tuhan jamin.
Tuhan kata, "Qul ya Rasulullah, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah." Kalau mung tak buat, nescaya mung tu bukannya orang yang pegang jawatan amanah. Tapi yang sedap satu lagi, Rasulullah kata, dia ni dijamin oleh Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala yang menyelamatkan engkau daripada manusia. Allah Ta'ala menyelamatkan daripada manusia. Makna bagaimana makna? Di sini, apa pengertian, apakah arti? Artinya, nak kita tahu kata, nak Nabi tu tahu kata, kalau mung tu buat kerja hak aku, nescaya aku sendiri yang calon diri nak jagakan mung. Tidak pada yang lain. Apabila Tuhan kata aku sendiri nak calonkan diri nak jagakan mung, di situ berasa semangat nak kerjanya apa yang Tuhan itu suruh. Ini Rasul. Maka orang yang nak kerja jalan ini daripada warasatul anbiya, pasti kena reti situ. Kena faham. Kalau tidak, takut. Payah nak cari makan, payah nak duduk, payah nak saing, payah nak tu, payah nak ni, banyak payah. Maka ingat kata, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala sendiri yang nak jaga kita. Ambil dengan asbab, mungkin akan nampaklah kekuasaan Allah Ta'ala. Dengan itu Allah Ta'ala janji daripada surah Ghafir, kita telah ngaji mari, dan khitam siap dah dengan kandak kita dan kelimpah kurnia Allah Ta'ala. Dia kata, inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Allah Ta'ala sendiri nak tolong, nak bantu. Cuma yakin kita sekadar mana, setara mana, itulah tepat yang kita itu kena taruhnya hati. Lalu kalimah kul itu lepas mari. Gapo belakang? Apakah kalimah-kalimah, perkataan-perkataan wahyu Allah Ta'ala setelah daripada Allah Ta'ala itu beban di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah kul. Madza yaqulullahu Ta'ala? Kata gapo? Suhoyak gapo kepada Quraisy tu? Innama ana basyarum mithlukum. Aku hanya saja, aku ni adalah manusia. Aku ni, kami ni basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ni hanya seseorang manusia seperti kamu. Apakah makna kata ana basyarum mithlukum? Makna kata aku ni bukan malaikat. Tak ada kuasa seperti malaikat. Aku bukan jin. Tak ada kekuatan seperti jin. Nah, kata aku ni adalah manusia seumpama kamu. Boleh sedih, boleh bahagia, boleh gembira, boleh duka cita, boleh sakit, boleh mudarat. Ada supaya kamu. Takut-takutnya mereka ini dok faham kata aku ni bukan seperti mu. Karena mereka ini, dia kata kalulah orang namai mengajarkan puak kita ni, ma li hadzal rasul ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Apa rasul lagu ni? Makan-makan ni, jalan di pasar, di kedai, di sebagainya. Kalaulah Tuhan naknya kebaikan pada puak kita, kurihlah dok PA ni. Nescaya Allah Ta'ala itu akan utuskan kepada puak kita ni para malaikat. Yang nak situ. Ya tak lah orang biasa tu. Ya bahasa dia dah manusia kita. Kalau anak tepat, ya tak nak nakak. Kalau kita anak tepat, ya biasa lagu tu. Anak tepat duk tengok semacam kecil lagi. Hebat setara mana. Kerja naik tagar setara mana. Alim setara mana. Ya tak ada jadi. Tak ada jadi adanya harga mana di kacamata. Tapi kalau orang luar tak ada kenal pun, sikit-sikit ya kenal. Sanjung. Itu tabiat bagi manusia. Tak ada pelik. Karena Muhammad ni puak ni dah tengok di awal dah. Semenjak kecil lagi tahu kata anak pia, bakar mana, tok dia siapa. Tahu belakang. Lalu Nabi Muhammad kata, aku ni pun manusia supaya mung lah. Salah gitu.
Royak kafir ni. Royak pada puak kufar Makkah. Puak-puak kafir Mekah tu. Tapi mung jangan silap faham kata aku manusia, aku mai royak ke mung ni hak aku. Dak. Nabi kata, Tuhan suruh Nabi kata, yuha ilayya. Diwahyukan kepada aku. Ni. Makna kata aku ni sebagai orang pegang risalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hak aku duk royak, hak aku duk mengajak ni, sengka emung kata aku nak cari habuai dunia, nak kepada pangkat, nak kepada wang mata, nak kepada perempuan, nak kepada tu, nak badan ni. Hak yang kamu itu suruhnya Utbah ibn Rabi'ah mari tawarkan, mari royak, mari suruh aku tu terima syarat. Itu silap faham tu. Orang kita kalau duk silap faham, kita kena islah. Jangan duk lock duk silap faham gitu, tak boleh. Kita kena islahkan. Hak yang tak faham tu hak jadi faham. Itulah manusia. Cakap banyak tak ada faedah tu hai kata. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kecek banyak tak ada faedah. Malaikat orang yang suruh dengan baik. Nampak tu tak? Suruh dengan baik ataupun suruh orang tu derma kepada jalan Allah ataupun islah. Islah ni mana kan? Makna menyelesaikan masalah yang berlaku di antara sesama muslimin dan mukminin. Lalu Nabi Muhammad nak selesai ni. Nak selesai kata aku ni manusia supaya mung pun tahu kata aku anak siapa, bakar daripada mana. Hak mung dok jadi sangat tu darahku juga Abu Jahal tu. Nampak? Lalu Nabi kata, tapi diwahyukan kepada aku. Yuha ilai. Apabila Nabi sebut ayat ni, pakat reti belakalah puak dia ni. Bukan puak tak berakal, Quraisy ni bang. Makna kata, wahyu pegang mari. Masuk. Nak terima dengan mulut suku. Terkadang orang kita faham dah dalam hati terima dah. Tapi rupa luar, tak lagi. Itu pengen kata benda yang mainan manusia, hasutan manusia tu ya gitulah. Supaya kita lah kita kata orang tu kasih kepada orang tu tapi dia tak tunjuk kasih dia. Ada? Karena adalah beberapa cara-cara mainnya dia tu juga. Orang nampak dah dengan kebenaran. Akan tetapi nak terima benar-benar dengan 100% tu. Ya ada cara dia, susunnya dia. Ya gitulah. Apabila Nabi ayat kata, yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Reti selalu kata Muhammad ni bukan orang biasa. Hak Utbah ibn Walid tadi itu, Utbah ibn Rabi'ah royak tu, benar sungguh. Kalau gapo hak Muhammad baca ni, Utbah dengar hak ni dah ni. Hak kita duk dengar ni. Tu dia. Nak kita faham je. Diwahyukan kepada aku. Gapo hak Tuhan wahyu? Gapo hak Tuhan wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ya Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad supaya nak royak dan sampaikan kepada kufar Makkah, kafir Quraisy ni gapo? Dan kenapa kita kena ambil tahu? Karena sunnatullah ni ya tak akan tukar, ia akan jadi lagu ni. Tiap-tiap mereka yang bawa agama Islam, tak kira di mana tempat, di mana masa, sapaka ila ayyarithallahu al-ardha wa man 'alaiha, sampai kiamat akan berlaku serupa dengan Tuhan raya. Amai kata kalau dalam bahasa Sia kata sud tula. Kalau bahasa Melayu kata kaedah tula. Tak ada ubah. Cuma orang berlain ni naik atas pentas tayang semula. Di atas cerita hak tula. Di sana ada Nabi Muhammad, di sana ada Abu Jahal, di sana adanya Walid ibn al-Mughirah, di sana adanya Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Cuma orang lain-lain. Orang berlain ni. Nampak? Di antara Muslim dengan kufar, ialah itulah. Nampak tak tu? Ni nak kita faham jadi jelas. Kata Quran kita duk royak ni, bukan hak 1400 tahun. Bahkan dia adalah
Gapo nama? Laqad kana fihim qasasun ibaratun li ulil albab. Makna kata kisah-kisah dia tu hak kita dok royak Nabi dok hak Tuhan dok royak dalam Quran ni adalah gapo? Satunya ibrah, peringatan bagi siapa? Bagi mereka yang beriman, yang mempunyai hati yang cermelang. Kita kena faham di sini. Alhamdulillah. Gapo sangat hak jadi wahyu sapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari pula dengan adatul hasr. Mari dengan innama. Nah, dua kali innama di sini. Innama ni apa panggil adatul hasr wa adawatul hasri illa innama. Ha tu makna kata innama tu apa panggil adawatul hasr. Annama ilahukum ilahu wahid. Allahu akbar. Hak ni Allah kata orang yang dok bergantung kepada lain daripada Allah Ta'ala, hak reti sungguh, faham sungguh, dia dengar hak ni jadi tergetar hati dia. Kecuk hati dia. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebut kata Tuhan hanya jua, tempat kita kena gantung tawakal, sujud, puja, tempat kita minta seru, Tuhan hanya jua Allah. Kecup hati orang yang tidak ada beriman dengan hari akhirat. Kita tak apalah kita orang beriman. Kita orang beriman bangsa, bahasa bukan Arab pula tu. Sebut lagu ni tak ada berasa gana-gana. Mana kata kita orang beriman dah. Tapi orang hak tak beriman, kama dia bangsa bahasa Arab pula. Dengar ayat ni, hati dia rutuh. Buat apa tak rutuh? Kerana hati dia bergatung-gatung. Tubuh dia tu, amalan dia tu ibadat gata. Capu aduk habis. Lalu Nabi Muhammad wa'ri, innama ilahukum hanya sanya. Jua. Apa? Tuhan kamu. Tuhan tak kata Rabbukum. Kalimah Rabbun wa ilahun. Beza di antara langit dan bumi lah kalau bahasa Arab ni. Balik Rabbun ni balik dia ke kita. Ilahun balik kita ke dia. Balik dia pakat tak menyengutu belakang dah. Kata Tuhan jadikan diri dia sendiri. Langit bumi pakat aku begitu. Ya aku sungguh. Akan tetapi balik nak kembalikan amalan dia kepada Tuhan, Allah Ta'ala nya campur. Apabila kata ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu yang patut pada yang kamu itu nak mengabdikan diri kamu kepadanya hanya Tuhan yang satu tunggal. Ni dah ni. Apabila kata hak ni, kata dengan ini perkataan gelepar puak-puak dia. Marah. Abu Jahal hak duk senyak tu pakai tepik akak suara. Dan kurih-kurih lain lagi akak suara. Katalah mana? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Jelah. Mu nak jadi Tuhan sa Muhammad. Tempat ibadat ni hanya Allah Ta'ala jua. Lain pada ni tak. Kanonnya pelak pada orang gitu lalu. Gamak ke seka kata buat kami seka kata Utbah ibn Walid, Utbah apa nama Rabi'ah ibn Utbah tu. Utbah ibn Rabi'ah pergi cakap tu nak reti dah, nya tak reti lagi. Sedap je kata. Tak apa nak kata lagu mana bahasa dia dah, kita nak jual benda hak molek ke orang ni, orang habis nak petah benda hak tak molek, ya marahlah. Bahasa dia tu. Annama ilahukum, Tuhan kamu ilahu wahid. Tuhan hak tu hanya jua. Allah Ta'ala hanya jua lain pada ni tak. Allah apabila katalah ni enggak, cuba kita khayal tengok. Orang duk pakat. Tapi dalam Islam ya ta'wi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kata huduh terhadap
Tuhan-Tuhan mereka yang ada ibadat lain pada Allah Ta'ala yang dia kata hudah. Nabi Muhammad tak ada kata hudah. Gali. Jamin Nabi Muhammad nak kata, we pahal kata Tuhan hak sepatut layak kita ibadat. Hak betul kena sungguh. Dengan wakil. Hak sungguh. Hanya Allah Ta'ala jua. Itu dia. Habis licin lah ni. Kalau tengok bahasa Arab tu, depan tu innam. Balik belakang tu, wa'ri pula wahidun. Sifat bagi ilahun. Taksis dua-dua dia jaga gitu. Seolah kata, duk tahir ke dua-dua, tak ada jalan nak keluar sikit. Orang Arabnya reti ni. Reti sungguh, dia reti. Pahir kata gapo hak Allah Ta'ala nak tu. Daripada hak Nabi Muhammad baca tu. Ni berat ni. Kita tengok, kita baca sesedar. Tapi orang hak nak melaksanakan ayat ni berat. Kita orang baca, mengaji, tadabbur, kita orang beribadah ni wasa henggalah sikit. Tapi orang hak duk dalam keadaan belah tu dah. Apabila dia kena ayat ni, kena atas dia je berasa gano. Cuba kita khayal. Terkadang kita khayawi nampak bukan nak jadi susah kepada umat Islam. Akan tapi nak kata, payah. Bukan mudah. Mari royak sini. Mari royak kepada mereka itu, kata Tuhan bagi buat kita hak yang patut layak, yang sebenar kita kena ibadat, hanya Tuhan yang satu. Ilahu wahid. Ilah wahid. Tuhan yang satu. Hanya jua. Lain benda ni tak ada. Orang Islam kita pakai pahal gini belakang dah. Alhamdulillah semua orang Islam kita gini lah pahal. Akan tetapi musyrikun tak pahal lah ni. Musyrikun duk berasa kata ada lagi yang patut kita nak ibadat sama dengan Tuhan. Pada permintaan, pada masalah tawakal, pada masalah harap, masalah bergantung, masalah gapo lagi. Banyak. Masalah semelih, masalah menazar, masalah sujud rakaat dan sebagainya. Al-musyrikun, dia tak nampak sini. Dia tak serupa pahamnya dia dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah daripada ni i'lan. I'lan ni mana? Khabaran daripada Allah Ta'ala melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ilahukum ilahu wahid. Satu. Lain pada ni tak. Setelah daripada tu, sini talab. Ayat lepas pada ni. Talab. Talab lagu mana? Fastaqimu ilaih. Allah. Apa makna fastaqimu ilaih? Maka hendaklah mung itu betul wi molek. Betul wi molek kepada Allah Ta'ala itu dengan apa betul? Dengan mengasarkan Allah Ta'ala. So tinggal. Mari dengan fa'id ta'qib. Takdir ayat. Innama ilahukum ilahu wahid. Khabar. Ayat. Di sini khamsang suruh. Fastaqimu mari dengan fa'ilul amr. Maka hendaklah kamu itu istiqamah. Katanya alim ulama, salah satu daripada tokoh ulama tabi'in, itu apa nama, Muqatil, dia kata ai bitauhid, dengan mengasarkan, tajarrud, tajridkan, makna kata bersihkan hatimu, ibadatmu, letakkan asaan Allah Ta'ala wi molek seperti aku khabar saat ni. Bukan mudah nah. Bukan mudah masalah ni. Cuba kita duk saya satu perkara, lepas tu kita nak tinggal benda tu, nak meletakkan benda lain sebab ada suruh mari. Susah tak? Kita kalau kerja kerajaan, mari daripada orang atas, halih kita daripada sini, kena pergi duk di negara lain, ataupun duk di wilayah lain. Sakut banyak perkara tu. Sakut sungguh tak? Mana kawan guru kita? Sungguh tak? Mana anak hak kita duk ngaji di sekolah-sekolah. Mana tempat di kediaman hak kita duduk. Mana kerja kita. Mana. Ya kena tinggal habis. Ya kena turut. Reta. Hak orang atas kata, mung sekarang duduk di Fatani. Mung kena duduk di, Segara ke. Pergi duduk di Lega ke. Dan sebagainya. Ya halih. Jadi guru. Jadi bomo. Jadinya polis dadu dan sebagainya. Ya, gitu. Hak tu asal payah bercakap dah kan.
Rasa susah, rasa suka, rasa gitulah. Hak ni suruh halih pegang ni. Hak duk pegang je duk pegang ni mana simpulan iman. Sebab tu terjemah kata al-i'tiqad mana kesimpulan iman. Dia duk sipur kejak dah suhuka klik semula. Oh. Kenapa kaki gapo tak tahu. Kita alhamdulillah tu no ayat kata kita ni sebagai orang beriman dah ni. Nikmat tu. Bukan benda hak halu-halu lah tu hawi kita tu. Akan tapi mereka ini kena suruh. Fastaqimu ilaih. Maka hendaklah mutu betul kepada Allah Ta'ala dengan apa? Bitauhid. Dengan apa? Dengan kita mengasakan Allah Ta'ala. Asa Allah Ta'ala makna gano? Makna hak muduk menego semua daripada benda hak salah dengan hak Tuhan ku nak tinggal. Bina mung semua hak muduk ibadat lain pada Allah Ta'ala mu punggah tahu. Berat. Tapi orang yang beriman dia boleh buat. Seperti mana? Seperti tengok. Apabila ayat kata innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu tu. Madinah jadi lagu mana? Madinah jadinya seolah kata carak. Carak ke apa? Carak arak. Yang gi tu katak selalu dah. Payah arak dia depan rumah tu. Anas kata aku boleh tengok dengan mata. Tu orang beriman. Nak Nabi yang buat orang sampai situ. Hayya alal jihad, hayya alal jihad. Terkadang tak ada nak mani junuk, duk tidur dengan orang perempuan dia. Tu baik. Kita pernah dengar ke hak tu? Seolah kata ya buat lagu mana orang we jadi kata gagah dia tu perhubungan dia dengan talian Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak jaya tu. Hak tu hak yang jaya. Kita ni kena usaha. Sama ada amal, sama ada pendengar, sama ada siapa-siapa kena pakai usaha. Kerana apa? Supaya kita nak akakkan darajat. Kalau tidak, tak sampai darajat. Fastaqimu ilaih istiqamah. Innal ladzina istaqamu tu ke? Makna kata mereka yang istiqamah. Wastaghfiruhu. Mari suruh pula lagi. Satu lagi. Istaghfiruhu. Lagu mana istaghfiruhu? Mana kata puak-puak hak tak beriman, hak salah dengan Tuhan tu. Yang menyungutu Allah Ta'ala tu. Yang mendua, yang mentiga, yang mengampakkan masalah ibadat mung tu. Istaghfiru. Minta apunglah oleh mung. Katanya muqatil minta apung daripada apa? Minasyirk. Daripada menyungutu Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi ilahukum ilahu wahid. Kena beki. Pernegah hadap menegah sakut hak jadi menyalahi la ilaha illallah kena buat. Ibadat menyalahi la ilaha illallah kena buat. Apabila apa nama hukum yang menyalahi la ilaha illallah kena ubah. Habis. Bilicing. Kalau kita kata mikir banyak. Ni gapo ni hak kita dah bawa gini nak ayat tak. Benda hak Islam kita nak. Sebab tu orang takut pada Islam hak Alkitab dan Sunnah. Kita boleh dok mengaji lagi. Mengaji sungguh. Terkadang ada satu masa yang musuh Allah Ta'ala itu punya kuasa di atas kita. Nasallahu Ta'ala as-salamu wal afiyah. Kita tak boleh ngaji. Tak boleh nak mengajar. Masjid pun tak ada. Orang nak mengajar pun tak ada. Nampak tak? Kekuatan pun tak ada. Kena. Orang nak mengajar terkadang ada tapi tak kuasa. Nak mengajar tak boleh. Dan sebagainya. Banyak. Sebab tu masa ni kita mengaji. Doa kepada Allah Ta'ala. Ambil dengan asbab kabah. Kata kita ni lagu mana. Kena buat kerja gapo kok mana. Nak letakkan hidup kita macam mana. Kena kabar dah kita. Jangan tak kabar. Kemudian, minta dua perkara. So, istiqamah dan minta ampun kepada Allah. Di sini, dalil besar sekali kata,
Hak Tuhan ayat kata innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Taala tak ampun dosa syirik ke? Tuhan nak ampun dosa lain. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Siapa dia syirik pada Allah Taala tak masuk syurga. Nak buat lagu mana kalau kita jatuh dalam syirik? Main sihir ke, ana ibadat kepada iblis ke, ibadat kepada kubur ke, percaya benda yang lain boleh beri mudarat, boleh beri manfaat dengan tak sakut dengan Tuhan ke, dan sebagaimana benda-benda yang menjatuhkan kita, yang menyungutukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak buat lagu mana? Istighfiru. Kena istighfar. Istighfar mana minta ampun. Ya Allah, ya Tuhan aku nak minta ampun dah daripada perkerjaan tu tadi. Sebelum daripada aku mati, muwilah maaf kepada aku. Walaupun aku silap dengan mung sampai ke dosa syirik pun, minta maaf ke Tuhan. Tuhan wi maaf. Di atas syarat ke apa? Di atas syarat, kita tinggalkan benda tu. Kalau kita ada buat, kita tinggal. Kamari kita menyesal, lepas daripada itu kita niat kata aku dak dah lagu ni. Nak syirik dengan Tuhan lagu ni, dak dah. Hak tu kita dengan Allah. Kalau kita dengan manusia, bagi demo. Hak demo, kita kena pergi maaf ke dia. Tu ya syarat taubat. Nah, hak tu hak sakut paut dengan diri kita. Hak luar daripada diri kita, jangan tunggunya matahari naik balik jatuh. Jangan dekacau hak tu. Itu mana wastaghfiruhu. Setelah daripada tu, Allah Ta'ala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam royak pula. Royak kan? Wa wailul lil musyrikin. Nas'alullah Ta'ala as-salama wal afiyah minal musyrik. Celakalah yang besar bagi orang-orang yang musyrikin. Celaka bagi orang musyrik. Pia kata ni, Allah Ta'ala kata. Pia royak, Rasulullah yang baca. Pia hak ambil ilmu pada Rasulullah, alim ulama. Gapo lagi kita nak cukup dah. Wa wailul lil musyrikin. Tuhan royak atas celaka orang musyrik. Oh, nyanyi. Sia ke dia. Tuhan supah ni. Kok mana ha tengok? Makna kamar dia Tuhan tu suruh Nabi royak kata istiqamah molek. Wi molek dengan mengasarkan akan Allah dan minta ampun daripada menyungutu akan Allah. Fak-fak musyrikun. Lalu Tuhan buat perjanjian bagi mereka yang tak mau nak tinggalnya syirik. Tak se nak tinggal sembah berhala. Tak se nak tinggal pakai undang-undang yang menyalahi dengan la ilaha illallah. Pakainya perniagaan yang menyenggahkan la ilaha illallah. Ya tak se. Tak se sungguh. Tak se sungguh. Lagu mana tak se sungguh? Pia royak kata mereka. Tuhan sendiri royak kata mereka tu tak se. Kata kan? Tuhan kata wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka itu tidak ada Tuhan yang patut layak yang kita tu abdikan diri kepadanya dengan cara sebenar, malaikat Allah hanya jua yastakbirun, ya tak say. Yastakbirun makna kan? Ni ayat ni mai tafsir ni. Ai la yastaqimun wa la yastaghfirun. Tidak istiqamah dengan mengasarkan Allah dan tidak minta ampun daripada dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Tuhan kata, orang lagu tu wailul lil musyrikin. Celaka hidup dia. Allah. Celaka hidup dia. Dia di situ tu hak mula-mula kena kufaril Quraisy. Orang Quraisy mula-mula hak kufur tu lah. Tu kena mula-mula. Allah. Pas kita ngaji, nak jaga molek nah tauhid kita tu. Jaga molek nah iman kita tu. Jangan kita duk gelecah dalam masalah ni. Kalau tidak, masuk dalam ayat kata wa wailul lil musyrikin. Sebab tu dia mau takut ke syirik. Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhkan olehmu 7 perkara yang jadi kecelakaan.
Salah satu hak besar sekali, al-isyraku billah. Menyengutu Allah Ta'ala. Menyengutu Allah Ta'ala, rupa dia banyak. Bukan makna sembah berhala sekara. Tak. Sengka kata hukuman daripada hukuman yang lain, daripada hukuman Allah, baik daripada hukum Tuhan. Syirik. Hak tu maksud kata, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ tu, بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ظَالِمُونَ فَاسِقُونَ tu. Tu bak dia. Mengaji wi molek. Ngaji mana? Wi pehe. Tak ngaji lemah sekolah pun tak apa, di sekolah pun tak apa, di universiti pun tak apa, tapi ngaji. Ilmu pesen ni kena ada. Kenapa? Kerana ini adalah bekalan hidupan kita. Ini adalah bekalan hidupan kita, tidak yang lain. Setelah daripada tu, Hasan Al-Basri dia kata, ayat ni ayat kata kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Tuhan nak mengajar, Hasan Basri kata Tuhan nak mengajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tawaduk. Tak sewi Nabi itu gapo terlupa. Sedangkan Nabi tak terlupa. Akan tetapi apabila Nabi kena hajar, kita sebagai ummah ajalah juga. Mu nak jadi orang lebih setara mana pun, mu tak lebih sama dengan Nabi kan? Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka gitu. Jaga molek masalah ni. Nak jaga molek. Kemudian mari kita tengok ayat yang ke-7. Mari tengok ayat yang ke-7. Pese mana? PA dia pese mana? Nah, al-musyrikun ni PA dia tu macam mana? Ya tak segapo. Rupa ya lagu mana sampai kat Tuhan supah dia ni. Kita nak lari, kita tak se. Takut kita kena muka tu. Nah, takut kita ni sebagai manusia kena hak Tuhan supah ni, kita tak se. Sifat ya lagu mana musyrikun? Qala ta'ala alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka yang tidak memberikan kebersihan, tak mau kebersihan. Apa mana az-zakata? Mana bersih. Dan mereka itu dengan hari akhirat, mereka itu kafirun. Tak beriman. Lagu mana tak beriman? Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Makna kata kita hidup mati ni masa yang jadi benda yang menentu. Tak mari. Makna kata kita tak hidup balik dah. Ya tak berimeh kata bangkit kelik. Daripada mati kepada hidup semula. Ya tak berimeh. Musyrikun Makkah ya tak berimeh. Balik Tuhan jadikan dia ya berimeh. Tapi balik Tuhan royak kepada dia kata mati hidup kelik kerana nak hisab. Ya tak berimeh. Herat tu. Sebab tu pergi cari tulis-tulis kita dah royak banyak kali dah dah. Dalam ayat lain-lain pun hak sakut paut dengan hak ni pergi cari tulis mai upih depan Nabi. Lagu ni nak bakit klik. Banyak perkara daripada perkara-perkara yang dia itu duk seka dalam otak dia kata kita mati bagaimana nak hidup klik. Tuhan wari berapa misal, berapa contoh dalam akli, dalam Quran sendiri kata mati hidup klik. Nampak tu tak? Kata mati itu hidup klik. Ayat dalam suratul A'raf. Beberapa daripada ayat-ayat kata Tuhan itu atanya awal kepada ila baladim mayyit, kepada tempat yang mati. Fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Tuhan hantarkan awan tepuh dengan tanah yang kering kotor, tanah mati.
Tetapi di atas tanah tu ada bahan-bahan, benih-benih daripada tumbuhan-tumbuhan. Lalu apabila hujan itu turun daripada langit, tepuh dengan muka bumi yang kering, mati tadi, lah mana? Fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Tubik dengan sebab mana? Tumbuh dengan sebab air tadi itu. Berbagai-bagai jenis daripada pokok-pokok kayu. Lalu Tuhan kata, kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikian itulah keluarnya benda yang mati, makna manusia yang mati daripada kubur. Mudah-mudahan mung tu boleh ada akal, boleh buat kira. Tapi kita tak mikir, ya tak nampak situ. Lalu mereka ni kufur dengan hari akhirat. Tak ada. Dalam ayat lain dia kata, kalla balla yakhafuna al-akhirah. Mereka itu duk pae gitu, pae gini. Perangai hudah gitu, perangai hudah gini. Ya tak ada akhirat. Orang yang makan risuah, tak ada akhirat. Seumpama masa yang kita duduk ni, makan risuah, beri risuah, terima risuah, nyokong risuah, tak ada akhirat. Makan reba, kazalik. Makan harta anak yatim, supa. Menega menipu orang, supa. Menega benda haram, supa. Tak sah marilah kecek lagu mana, kamu tak ada akhirat. Tak ada akhirat. Pak akhirat ada ke tak ada? Kalau kita dusta, apa benda ada? Ni takut ni, hak ni berat ni. Kita bakit bahang, benda ada saja. Pia yang mudarat, kita mudarat. Bukan benda benar tu mudarat. Lalu Tuhan kata di sini, alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Takkid dah tu. Bagi hum pula sah lagi tu. Nak mengejakkan. Kalau kata gini pemada dah kalau bahasa kita lah. Wa hum bil akhirati kafirun. Kata gitu apa tak apa dah. Tapi bagi hum dua sini. Hum yang kedua tu untuk nak kejakkan. Kata kufur sungguh mereka ini. Taksir sungguh. Bagaimana penafsiran terhadap ayat ni? Mari kita tengok Abdullah bin Abbas katakan. Abdullah bin Abbas kata, alladzina la yu'tuna az-zakata ay alladzina la yashhaduna alla ilaha illallah. Makna kata orang yang tak mengeluarkan ataupun tidak memberikan kebersihan jiwa dia ni pia mereka yang tak mau nak kata asyhadu alla ilaha illallah. Bukan makna zakat, makna bayar zakat. Hak tu Abdullah bin Abbas tak ada tafsir kot tu. Zakat qad aflaha man zakkaha. Makna kata berjayalah mereka yang membersihkan diri dia. Bersih daripada mana? Bersih daripada kufur kepada iman. Bersih daripada syirik kepada tauhid. Bersih daripada bid'ah kepada sunnah. Bersih daripada maksiat kepada ta'ah. Ya gitu. Hak tu maksud. Nampak tu dah? Az-zakat di sini Abdullah bin Abbas yang kata. Sebagaimana ada dalam Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi dan Imam Suyuti pun dah Abu Hatim sebut. Kata Abdullah bin Abbas kata, alladzina la yu'tuna az-zakata ay alladzina la yashhaduna alla ilaha illallah. Mereka yang tak menyaksi bahawa tidak ada Tuhan yang patut layak sebenar kita semua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kata, mereka hak pesing tak mengucap dua kalimah syahadah lah kalau kita kecek bahasa kita nak wipehnya. Dengan cara jelas gitu. Dan Ikrimah pun katalah tu. Ikrimah ni tokoh ulama tabi'in. Abdullah bin Abbas tu sahabat. Itu dia. Akan tetapi Hasan al-Basri itu Qatadah ibnu Da'amah. Qatadah kata gini,
Qatadah kata wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata ay la yuqirruna biha wa la yu'minuna biha. Mereka yang tak mengaku dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada nak menyucikan diri dan tidak beriman dengannya. Tak lari daripada Abdullah kata juga. Itu makna kata alladzina la yu'tuna zakata. Setelah daripada tu wahum bil akhirah. Gapa mana akhirah di sini? Katanya Muqatil, yakni bil ba'si alladhi fihi jazaa'ul a'mal. Makna kata akhirah di situ makna hari bangkit yang ada di dalam hari itu pembalasan bagi sekalian amalan. Dia tak beriman. Aku nak bunuh orang, aku nak makan harta haram, aku nak gitu gini. Sudahkah sudah? Sudahkah sudah? Tak ada hitungnya, tak ada gatu, tak ada gani. Dia tak beriman. Kita orang Islam, ajari hak benar, beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat adalah hari balasan. Bagi orang yang buat baik, dapat baik. Orang yang buat tak baik, tak baik. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa al-lamam. Tak kira? Orang yang menjauhkan dosa-dosa besar. Malaikat hak gelicir-gelicir. Hak gelicir-gelicir. Yang Allah Subhanahu wa taala nak balas sungguh. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Supaya bangkitkan kiamat ni buat apa? Kerana nak balaskan orang yang buat jahat, boleh jahat. Orang yang buat molek dengan syurga. Tu dia. Hak ni bukan Tuhan ada janji ikut gitu tak? Benda yang sungguh. Cuma kita bubuhlah hati kata, sungguh benda ni. Wajib berlaku benda ni. Benda ni adalah iman kita. Apabila kita gantung sini usah luah tetapi janganlah kita tinggalkan hak kita. Orang ambil kereta kita, biarlah tak apa hari akhirat. Tak lewatlah tu. Nak kena gue dalam dunia ni. Tapi kalau kita kena menzalimi, habis dah kekuasaan kita, tadarnak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata di sana ada pula hari kiamat nanti. Bas, cukup. Bukan makna ada hari kiamat, ada hari balasan, ikut dia mana awak gano. Itu bukan cara mikir yang kena dalam Islam. Walaupun cara mikir orang Islam kita, biarlah kalau Tuhan nak buat, nak jadi lagu mana dia jadi itulah. Kita tak nak usaha apa ya jadi, gitu gini. Itu jadi. Cara mikir itu mari pada mana? Mari pada musuh orang Islam. Untuk nak mendiamkan. Gapa? Nasyatat. Gapa mana nasyatat? Gerak orang Islam. Gerak orang panggil bahasa kita ni makna kata cara nak menggerakkan hidup kerana Islam ni dia duduk depan, dia tak duduk di belakang. Cuma nak buat lagu mana orang Islam sekurang-kurang duduk tepat tolak ataupun hundur turun di belakang. Kena buat hari cara mikir al-murji'ah. Tu maksud mari dia duduk dia. Tak ada nak buat apa? Nak tadah tangis mata, nak beri tu dak. Tu tak? Tu cara dia. Baik. Itu makna kata wahum bil akhirah. Kafirun. Kafir. Humul kafirun. Kafir lagu mana kafir di sini? Makna tak beriman. Gapa mana tak beriman? Bahawasanya benda ni tak ada kali dia kata. Pakai bahang terus-terus lalu dah. Kata dak kali. Ada di mana? Ada royak mari tu. Kira-kira saja. Ugut teh saja. Supaya dengar ibu bapa duk ugut anak-anak kecil itulah. Jangan pergi. Kucing itu kucing. Kucing itu tak kepala dia. Terkadang duk di tangan dia. Seolah yahja lagu tu. Dengan sebab itulah tokoh-tokoh ulama kita tu dia mentolakkan pendapat al-falasifah dan mengkufurkan al-falasifah. Kerana al-falasifah i'tiqad kata apa ajaran Nabi duk royak sebagai ugutan saja. Pada hakikat tak ada kali. Itu adalah kufur dengan ajaran Islam.
Allahu Akbar. Itu setengah daripada gapo tu? Setengah daripada makna yang Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surah Fussilat ayat yang ke-7. Kamar dia turun mai lagi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Gapo pula? Tengok. Tadi tu ada ayat hal kata beriman. Tak say nak kata walaupun la ilaha illallah, yang kata hak lain. Nampak? Yang kata ke hak lain. Akan tetapi Tuhan nak tahu kata, hey orang yang beriman, mung ni aku pilih mung jadi orang beriman ni, gapo aku nak kamu. Ni. Ayat ke-8 ni. Innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman. Apa makna iman? Al-iman di sisi kita ke ahli sunnati wal jamaah mazhab salah ada 5 ekor nun. 5 ekor nun. Al-iman di sisi kita yang pertama apa? At-tasdiqu bil janan. At-tasdiqu bil janan. Kita membenarkan dengan hati. Wal qawlu bil lisan, dan kita ikrar dengan lidah. Wal amalu bil jawarihi wal arkan, dan kita wa'amal dengan anggota kita, apa hak kita beriman dengan daripada Tuhan, dengan beriman daripada Tuhan, beriman daripada Nabi, beriman dengan hari akhirat, semua kita wa'amal dengan arkan kita, anggota kita. Yazidu bi ta'atir rahman, iman kita boleh jadi sebab tambah dengan sebab kita taat kepada Tuhan. Wa yanqusu bil isyan, dan dia rutuh ataupun dia kurang jadi turun ke bawah dengan sebab kita deraka kepada Tuhan. 5 ikon nun. Tu iman di sisi kita. Iman di sisi mazhab salah, di sisi ahli sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i nak ijma' ulama dalam kitab dia 5 ni. Bukan benar saja. Nampak tu tak? Itu makna iman. Kalau gitu, innal ladzina, sesungguhnya mereka yang beriman. Beriman wa amilus solihat, kena ada keseh. Bukan makna kata mung orang beriman kerana tak semaya. Allah Taala la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dia baca banyak tu. Kita kata ada mengaji mana hadis. Kena cara dia hadis Nabi. Jelah. Dah. Tuhan tak ada tengok pada rupa, Tuhan tengok pada hati. Kalau kamil hadis, cuba baca hadis sempurna sikit. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa tak baca a'malikum? Apa susuk? Apa tutup? Ni a'malikum. Tuhan nak tengok. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Suruh kita buat amal. Amal hak mana sini? Wa amilus solihat. Amalan yang soleh. Amalan yang apa? Amalan yang soleh. Amalan yang soleh maknanya amalan yang soleh. Tuhan kata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Tu amalan soleh. Syarat dia 2 tu. Yang pertama, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa dia nak pergi jumpa dengan Allah Taala. Hadis Nabi kata, siapa dia suka nak pergi jumpa dengan Allah, Allah Ta'ala suka nak jumpa dengan dia. Siapa dia benci nak pergi jumpa dengan Allah, maka Tuhan benci nak jumpa dengan dia. Nas'alullah Ta'ala ayyuhassina khitamana ajma'in. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala itu kita harap kepada Tuhan menyudahkan nyawa kita, hidupan kita di atas iman dan Islam. Dan akhirkan kalimah kita dengan la ilaha illallah. Dan tathbitkan iman kita di hadapan mungkar wa nakir. Itu hak kita nak tu. Soalan hak payah sekali, soalan mungkar wa nakir. Payah daripada soalan tok qadi, payah daripada soalan tok guru, payah daripada soalan raja, payah daripada segala-gala. Makna kata, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Maka hendaklah dia buat amalan yang saleh. Amalan yang saleh makna kan?
amalan yang muwafaqah dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak mari. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak mari. Amalan ada suruh amalan ada izin ni, amalan ada apa nama keakuan. Itu dia. Kemudian turut dah Nabi alaihi wasallam dalam masalah nak ibadat tu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutu dalam masalah amalan nah, tubiknya ikhlas. Amalan soleh ada mutaba'ah dan adanya ikhlas. Campur di antara dua ni, bina di atas iman kita, maka keluarlah tubik jadi amalan yang soleh bagi diri kita. Kalau gitu tak dinamakan soleh. Nampak dah tu? Tuhan suruh. Tuhan suruh. Wa amilus solihat. Suruh amal yang soleh. Awak lagu mana? Awak sekadar kita mampu. Awak sekadar kita mampu. Hak wajib kena buat. Hak sunat kita buat. Sekadar kita mampu. Nampak tu tak? Nak boleh gapo orang biasa ni? Nak dapat gapo ya Allah? Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala yang tidak mamnun. Apa makna mamnun? Mamnun ni bahasa kita, nak kita reti, nak kita faham, nak kita itu jelas, mana tak putus. Tidak putus-putus. Tidak putus-putus macam mana? Imam Ismail Ibn Suddi dia kata, turunnya ayat ini, ayat kata innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun ni. Turun macam mana? Turun kepada siapa? Turun kepada mereka yang marda, orang yang uzur, orang yang tua, orang yang tak kuasa dah, saat orang nyanyuk dah. Nampak dah tu ada ke orang kita tua sampai kan nyanyuk dah. Dia ni puak ni hasbab mari semua ni lemah daripada nak taat kepada Allah Ta'ala seperti masa dia muda-muda dulu. Nak semaya apa tak supa dulu dah lah. Nak mengajar apa tak supa dulu dah lah. Nak sedekah duit pun tak supa dulu dah lah. Nak suruh buat baik pun tak supa dulu dah lah. Sebab tua dah ni. Orang kita gitu belaka. Tak ada ajaran, tak ada obat dalam dunia ni malaikat dua perkara. Tua dengan mati. Hak tu ya tak ada. Hak lain ada. Hak tu kita kena tahu. Hak tu kita tahu belaka dah. Lalu dengan rahmat Allah Ta'ala ni, Imam As-Suddi ni kata, lahum ajr. Bagi mereka itu pahala seperti masa dia itu dok sihat. Makanu ya'maluna fi. Masa dia dok sihat, lagu mana dia dok amal, maka masa dia tua, dia tak erat dah, pahala dok boleh seperti juga. Tu laba kalau kita reti. Tu adalah untung bagi kita kalau kita faham jadi molek. Itu Imam As-Suddi kata. Tetapi Abdullah Ibnu Abbas dia kata ghairu mamnun bermakna ghairu maqtu', tak putus-putus. Pahala ni makna gana? Makna ganjaran yang kita nak proseskan daripada benda yang fana, benda yang binasa kepada benda yang kekal abadi. Lagu mana? Terkadang kita boleh makan minum sungguh tak? Kita sihat ke? Nak makan boleh tak? Boleh. Nak minum boleh tak? Boleh. Nak buat karut orang boleh tak? Boleh. Nak buat angkara boleh tak? Boleh. Tapi soal kata, adakah kita tenang hati dengan itu perbuatan? Kita makan banyak kelajak, masa tenang hati tak? Minum banyak, masa tenang hati tak? Buat zalim situ, manusia je puasa tak tenang di hati. Walaupun perbuatan dia dah buat, tapi hati dia tak tenang. Sebab gapo hati dia tak tenang? Kerana roh yang ada dalam tubuh dia tak tenang. Cuba kita tengok orang tak beriman. Kalau kita tengok orang tua-tua di kalangan orang beriman, yang kata ke orang, kita tengok dengan mata. Kita tengok, lepas tu kita mikir. Kita tengok orang tua-tua di kalangan orang beriman. Nampak bersih, nampak cuci, nampak sejuk mata.
Tapi kalau tengok orang yang tak berimej, tengok muka dia lagu mana. Rupa dia lagu mana. Seolah kata roh duk gelepah. Nak tubik daripada jasad yang tak molek ni. Tu ya gitu. Itu nak kita nampak gambar dia kata, pahala-pahala ni, benda yang nak sejukkan cara mikir dan roh seseorang. Apabila sejuk cara mikir dan roh seseorang, ia berdegi ataupun dia jinggi ataupun dia tuju kepada hati seseorang sebagai raja bagi segala anggota, ia akan tubik cakap dia pun jadi molek, mikir dia jadi molek, kedudukan jadi molek, gerak geri jadi molek, dia pergi habis. Dengan sebab apa? Sebab ni pahala kita tak nampak tadi, dia pergi kontrolkan hati seseorang manusia, kontrolkan roh. Orang panggil nafsul mutmainnah. Itu dia. Kalau tak ada tu saja. Sebab itulah Tuhan kata lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala tidak terputus-putus. Kalau itu hayya bina, mari kita pakat. Masa kita ada sihat ni wah, sekadar mana kita mampu. Amalan-amalan hak mana-mana kita mampu, kita buat. Apabila kita jatuh uzur mari, boleh support. Orang hak duk pehel kata urusan dunia, kerja kerajaan ke gapo, apabila dia pecang dia gapo, tak ke? Ya kerasian bahasa sia ke? Ada bamlet, ada bamnan. Adanya wang gaji untuk dia, walaupun dia habis dah daripada urusan kerja dia, tapi kerajaan duk beri. Hak ni dah pehel daripada ayat ni. Bukan pehel daripada mana? Pehel daripada ni. Jangan tak rakyat kita kata hak Tuhan kita. Orang kafir ni ambil hak kita tapi dia susuk daripada kita. Ya gitu. Apabila kita ngaji lah kitab kita, gini Tuhan ajar. Hak ni lah Tuhan kata allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ni. Mana ayat Quran ni lah. Tu ayat ajaran Tuhan ni lah duk mengajarkan kepada manusia yang tak tahu. Ayat. Tapi kita tak tahu juga. Saja gitu. Nampak tu tak? Sebab tu untunglah kita boleh ngaji tafsir, boleh gapo ni untung. Habis di situ. Cukup di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pula ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 katakan, "Qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin." Ayat ni satu ayat daripada keratan ayat Al-Quran daripada surah Fussilat. Gapo Tuhan nak ayat kita? Kul, mari pula kul. Kul sebagaimana kita ayat saat ni lah. Suruh tu. Kul kata olehmu ya Rasulullah. Innakum, sesungguhnya tidakkah patut kamu latakfurun, kufur engkar kepada Tuhan yang menciptakan. Latakfuruna billazi, Tuhan yang khalaqal arda fi yawmain, yang Tuhan menciptakan bumi ini dalam 2 masa. Dalam 2 masa. Wa taj'aluna lahu andada, dan kamu adakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Zalika rabbul alamin, yang demikian sifatnya dan kekuasaannya ialah Tuhan, ialah Allah Tuhan sekalian alam. Apa ayat ni kita nak faham? Kalau kita baca dengan sendiri, tak berguru dan tak kita mutalaah depan guru, terkadang tak siapa maksud hak Tuhan nak tu. Tak siapa maksud hak Tuhan nak. Mari kita tengok di sini. Mari tengok kata ulama kita, dia nak berikan pengertian macam mana. Muqatil kata, "Qul a innakum latakfurun." Kata olehmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sepatutkah kamu itu nak engkar? Engkar dengan apa? Takfurun ai bit tauhid. Kufur dengan mengasarkan Allah Taala. Dalam Quran kita ni nak mengasarkan Tuhan. Nak menyatukan Tuhan, tak sewa jadi dua. Sebab itu Quran adalah kita nak menyatukan ummah. Karena gantung hanya satu tempat saja. Iaitu gantung kepada Allah. Orang Buza pun ngaku lagu ni. Oh, dia kata kita tengok orang Islam seni, dia kata. Ada gapa-gapa gantung Tuhan dia. Kita ni berapa tak tahulah dalam rumah ya orang Buza ke? Orang panggil Sami dia. Tok Cha lah kalau bahasa Thailand ke? Dia kata hak kita ni ada dalam rumah, dapat rumah lagi, dalam rumah lagi, dalam bilik tidur lagi. Jadi akhir-akhir kok mana dia kata? Kita kena jaga dia, bukan jaga kita, dia kata. Kalau kita tak benar hak biasa yang kata jadi mah ke gapo ke batu hak malam-malamnya hilangnya curi, kita perlu duk serabut, dia kata. Dalam hak Quran kita ni ajaran kita Tuhan jaga kita. Cuma kita ihfazillah yahfazka, makna kata Tuhan jaga kita, kita jaganya urusan dia. Garisnya dia, kita jaga hak tu ya. Tak ada dok jaga, kena duk pergi makan ke Tuhan, duk jaga ke selamat. Tak adalah tu. Ya bukanlah tu. Lalu aqul a innakum latakfuruna ay bitauhid billadzi khalaqal arda fi yawmain. Yakni dengan kufur dengan tauhid, makna kufur dengan Allah yang asal itu Allah yang menjadikan akan bombing fi yaumain. Allah Taala jadikan bombing itu 2 hari. Dalam masa dua masa. Dalam 2 masa. Katanya a'immah di sini, Muqatil kata Allah Taala jadikan bombing ni jadi hari Selasa dan jadi hari Rabu. Yaumul Thulatha wa yaumul Arbi'a. Yaumul Thulatha wa yaumul Arbi'a. Kemudian billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu andada. Dan kamu menjadikan bagi Allah Taala itu menyengutu. Menyengutu di sini makna kan? Makna kata kita meletakkan diri kita nak balas budi kepada Tuhan. Tuhan jadikan langit dan bombing dan apa nama ni semua ni nak kita faham kata apabila kita nak terima kasih kepada dia. Terima kasih kepada yang menjadi, yang mengada, yang membuat itulah. Akan tetapi mereka musyrikun ini, hak Tuhan ada ayat Al-Quran dia ni, tak. Dia tak terima kasih gitu. Menjadikan mereka itu bagi Tuhan andad. Jamak pada nid. Apa makna nid? Makna kata mathil. Ada lagi Tuhan ataupun Tuhan yang seumpama Tuhan kita. Tu pegangnya dia dalam masalah apa? Masalah nak hatta balik, nak terima kasih, nak ibadat kepada Tuhan gitu. Sebab tu Tuhan kata qul ara'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min. Saya tanya, kata olehmu ya Rasulullah, puakmu puak musyrikun, puak Quraisy semua ni mu tak reti ke lagu mana? Ara'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah. Hak mu dak seru lain daripada Allah, hak mu dak menyengutu akan Allah, hak mu dak buat jadi ibadat juga serta Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tanya, aruni madza khalaqu minal ard. Cara yakku, puak ni buat gapo pada bombing ni? Buat bombing bucu mana wi munduk puak ni? Tuhan tanya, aruni madza khalaqu minal ard. Ayat daripada surah Fatir, mari tafsir kata wa taj'aluna lahu andada. Ayat ke-9 daripada surah Fussilat. Aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat. Ataupun yang ada perkasi menjadikan langit bumi ni kagak apa? Tak pun.
Puak mu sendiri pun tak ada mengaku, kata puak-puak Allat wal Uzza wa Manar wa Hubal wa apa nama ni, menjadikan serta Allah Ta'ala itu bombing ke, langit ke. Tak. Tiba-tiba buat apa kamu duk mengembalikan ibadat kamu kepada mereka itu? Buat apa? Ni Tuhan kata, "A'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada." Allah. Khitab akal. Nak werti dalam akal. Zalika Rabbul Alamin. Yang menjadikan bombing dalam masa 2 hari itu tu, iaitu Tuhan kepada sekalian alam. Yakni jami'an nas. Semua manusia. Semua manusia, Tuhan hak dia sungguh Allah. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Itu makna kata, Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Dzalika Rabbul Alamin. Tuhan jadi dalam 2 masa. Bombing ni. Hak kita duk tengok ni. Lagu mana? 2 masa. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bombing dulu. Kemudian Tuhan tak ada buat gapo lagi atas bombing dalam arti kata hang kayu kaya pun tak ada lagi, air pun tak ada lagi. Gapo hak sepatut manusia itu berhajat ada lagi. Kemudian Tuhan buat langit dulu. Lepas ada tu Tuhan buat langit. Kemudian Tuhan buat pula. Tu makna kata wa taj'aluna lahu apa nama? Khalaqal arda fi yawmaini. Lagi kita akan tengok dengan cara detail lagi. Kemudian belum daripada kita nak gi pada ayat yang keseterusnya tu, masa ada dah sikit dah. Iaitu ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala royaklah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tu dia duk bacalah dengan Nabi dia tu. Walaupun dia ahli hadis tapi dia baca juga Quran di atas Nabi dia alaihi salatu wassalam. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika Rabbul Alamin tu. Lalu Nabi pun pegang tangan dia. Pegang tangan Abu Hurairah tu Nabi pun royak. Allah Ta'ala jadikan tanah tu hari Sabtu dan menjadikan bukit bukau tu hari Ahad, dan Tuhan menjadikan pokok kayu tu hari Isnin, dan Allah Ta'ala menjadikan benda yang bahaya bisa-bisa tu hari Selasa. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan cahaya hari Rabu. Kemudian Tuhan itu melepaskan binatang-binatang di atas muka bumi sebagai makanan bagi manusia, dan benda-benda jadi kenderaan dan benda-benda pedah bagi manusia tu hari Khamis. Dan Tuhan jadikan Adam AS lepas daripada asar hari Jumaat. Dengan cara luah-luah je royak gitu. Setelah daripada tu Tuhan royak pada ayat yang ke-10 tu. Ayat yang ke-10 tu Allah Ta'ala royak pula sekali lagi supaya kita nak tengok mari kata gano tu Tuhan royak ayat yang ke-10 tadi. Ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa Ta'ala kata lagu mana? Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Wa ja'ala, dan ialah Allah yang menjadikan di bombing itu gunung ganang yang tetap min fawqiha, di atasnya, di atas muka bombing ni lah. Tuhan jadikan bombing tadi tu sebagai rawasi. Gapa makna rawasi? Rawasi tu katanya imam kita mana sebagai paku. Paku bagi bombing lah. Kalau kita kecek mudah-mudah itu makna rawasi. Nampak tu tak? Tu rawasi. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha.
Yakni rawasiya ni iktibar kata bukit itu adalah paku bagi bombing yang ada di atas muka bombing ini. Supaya apa tu jadikan rawasiya min fawqiha, supaya nak tetap molek bombing itu tak boleh jadi gonye. Hikmat bukit ada ni bombing ya tak gonye. Hak ni makna kata benda yang dikajikan oleh ahli sains pun supo, tak ada jadi menyalahi dengan ayat Quran di sini gapo-gapo pun. Tak ada. Setelah daripada tu wa baraka fiha. Gapo makna wa baraka fiha? Kalimah wa baraka fiha makna Tuhan mentumbuhkan di atas muka bumi ini ni gapo? Akan syajarah. Akan apa nama ni pokok-pokok kayu. Tuhan yang menumbuh tu. Tuhan menumbuhkan naik mari di atas muka bumi ni pokok-pokok kayu. Pokok kayu yang berhajat oleh manusia daripada buah, daripada pokok-pokok kayu yang manusia itu boleh ambil kayu dia, buat tempat kediaman dan sebagainya. Itu makna kata wa baraka fiha. Tu. Wa qaddara fiha aqwataha. Dan serta ia melimpahkan keberkatan padanya dan ia menentukan ada padanya bahan-bahan keperluan hidup bagi penduduk dia. Wa qaddara fiha makna kata aqwata makan ni. Makan ni yang manusia itu berhajatlah. Yang manusia itu nak. Yang manusia itu tak lepas daripadanya. Perlunya manusia. Katanya Abdullah bin Abbas wa qaddara fiha aqwataha tu makna Tuhan pecahkan. Bombing tadi itu witubiknya air mata. Air mata boleh tubik mari tu dengan kehendak Tuhan. Dan menumbuhkan tanami serta Tuhan meletakkan bukit dan Tuhan membelarikan apa nama air laut tadi. Tu kita tengok di patah air duk jadi ombak tadi tu Tuhan yang belarikan. Masuk di dalam ayat kata wa qaddara fiha aqwataha belaka tu. Masuk dalam tu belaka. Dan Tuhan jadikan pada ini ni, mana di atas muka bumi ni lah nah, barang-barang yang kita itu berhajat. Dan barang-barang yang kita itu tak tahu lagi kata Tuhan jadi tu apa, ada juga. Nah, terkadang dulu mana orang tahu kata boleh gunanya udara, boleh buat telefon. Sekarang lah ni orang guna udara ni jadi telefon. Setiap masa gitulah tatawu manusia. Kan perang hak manusia cara berubah apa nama taqaddum jadi kemajuan manusia tu akan kodok-gi tak keluar tu baik dia kata sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sehingga nyata bagi manusia kata apa hak tu royak ni benar sungguh. Zaman Nabi orang pakai engkar gapo? Engkar kata Rasulullah ni ambil ilmu dano, mai duk goyak. Kata air laut dengan air sungai ni tak masuk gi mari. Mung tak pernah duk gi tengok hari ni. Gapo nak kata kita? Tu nak royak kata apa hak tu royak tu betul dah. Fi arba'ati ayyam. Pada 4 hari. Datang 4 masa lah. 4 masa. Fi arba'ati ayyam. Tu dia. Fi arba'ati ayyam makna katanya Muqatil makna kata Allah Ta'ala itu membagikan rezeki kepada hamba dan membagikan rezeki pada binatang ternak ke Tuhan tak tadi itu ada sistem dia dalam 4 masa semua. 4 masa Tuhan belaka tu yang menjadi. Subhanahu wa ta'ala. Ya rakyat habis licin tak ada duk kena duk cari di mana dah. Dalam kitab kita ni mencukupi apa sahaja yang perlunya manusia itu duk nak. Semua ada belaka dalam ni. Tak ada lah makna kata tak ada nyata dalam kitab kita. Tak ada cerah di dalam kitab kita. Tak nyata belaka. Sawa'al lis-sa'ilin. Apa makna sawa'al lis-sa'ilin? Katanya Qatadah, siapa dia tanya apa hak berlaku, hak dok royak tadi semua tu orang tanya mu lagu mana? Mu jawablah supaya Tuhan kata sani. Royak dalam kitab lain tak ada dok royak supaya ning jadi dengan sendiri belaka, tak ada tuai, tak ada tu, tak ada ning.
Tapi hak kita ada tuwe. Nah, ada tuwe, adanya gapo nama orang panggil kata yang mengatur, yang mengada, yang mentadbir, yang membuat, yang menguruskan semua perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala royak pula summa stawa ila as-sama' wa hiya dukhanun faqala laha wa li ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Kita akan takjil. Ada hisah yang lagi akan datang tentang ilmu tafsir Al-Quran daripada surah Fussilat. Ada lagi bab sakut paut dengan ining, kita akan belajar kerana ining adalah ilmu yang mendahului apa ni? Mendahului sains, mendahului witiasat. Hak tu royak di dalam Al-Quranul Karim. Kajilah ayuhan nas, akan didapati supaya dengan Tuhan kata. Karena ini adalah dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Demikian itu Tuhan kamu yang menjadikan semua perkara. Ya royak tu betul lah. Karena ia tak kecek bohong. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala bukanya hati kita, boleh kita menerima ajaran daripada ajaran Allah Jalla Jalaluh. Boleh kita jadi berkat di dalam hidup, sejuk di dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Dan jangan kita terlupa akad tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan akad bala petaka tubik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat selamat juga kalau kita berdoa kepada saudara kita, kita juga akan selamat. Dan jangan terlupa sebarlah pengajian kita kepada saudara kita dan sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Marilah kita pakat bantunya agama kita, bantu orang ngaji agama, bantu orang sebar agama dengan beberapa rupa, utama sekali dengan tenaga, dengan doa, dengan harta benda supaya kita itu dapat jauh diri kita daripada bala petaka. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.